Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kita pada kali ini. Okay, sebelum memulakan pelajaran, cikgu harap kamu telah dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan berwuduk dan dalam keadaan menutup aurat. Semua ni penting supaya moga kita mendapat berkat. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran, kita mulakan dengan umul kitab. Nabil Karim wa ali wa sahbihi kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kamu boleh rujuk pada kitab kamu muka surat 15. Kita masuk kepada tajuk pelajaran yang keempat, iaitu tajuk wuduk. Okey, wuduk ataupun mengambil air sembahyang adalah salah satu cara untuk kita bersuci. Okey, wuduk juga merupakan salah satu daripada syarat sah solat. Untuk melaksanakan solat kita mesti ambil wuduk terlebih dahulu. Kita tengok kepada pengertian wuduk. Okey, erti wuduk ialah membasuh anggota tertentu menggunakan air mutlak, air yang bersih, lagi suci dan menyucikan. Okey, berserta dengan niat untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil ni contohnya macam buang air besar ataupun buang air kecil, macam yang kamu telah pelajari. Okey, seterusnya kita masuk pada hukum wuduk. Okey, bagi orang yang hendak melakukan ibadat, wuduk ni mestilah diambil supaya dapat dilaksanakan solat, tawaf, sentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Wajib untuk kamu mengambil wuduk terlebih dahulu untuk melakukan ibadat tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil pensyariatan wuduk. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman pada ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita tengok maksudnya. Basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki sehingga buku lali. Kepala ni ada tersilap ejaan, patutnya kaf ba alif lam alif. Macam ni ejaan yang betul. Kepala kaf ba alif lam alif. Okey, seterusnya kita tengok kepada rukun-rukun wuduk. Rukun wuduk ada 6 perkara yang mesti kamu ketahui. Yang pertama adalah niat. Mari sama-sama kita cuba hafaz lafaz niat. Okey, kita cuba ulang 3 kali supaya ianya tersemat dalam ingatan kamu. Okey, ikut cikgu baca sama-sama perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil aswawi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil aswawi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil aswawi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Cikgu harap kamu telah menghafaznya tanpa melihat. Okey, waktu bila kita nak baca niat ni? Ketika mula kita basuh muka. Dan baca niat ni mestilah di dalam hati.
Okey, seterusnya membasuh muka. Kawasan haid muka ialah dari tempat tumbuh anak rambut hingga bawah dagu dan dari anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Yang ni kawasan haid muka untuk basuh muka. Kalau kamu tak dapat nak bayangkan, tak apa. Nanti di akhir nanti cikgu akan share link video YouTube untuk kamu tengok cara mengambil wuduk dengan betul, dengan sempurna, supaya kamu dapat praktikkan di rumah. Okey, seterusnya kita tengok rukun wuduk yang ketiga, iaitu membasuh kedua-dua belah tangan. Kawasan tangan adalah dari hujung jari tangan hingga ke siku. Kalau terlebih sikit pun tak apa, asalkan rata kena semua bahagian kawasan tangan tersebut. Okey, seterusnya menyapu sebahagian kepala. Wajib bagi kawasan yang biasanya ditumbuhi rambut, iaitu ubun-ubun. Sebahagian kepala sahaja yang wajib. Okey, seterusnya membasuh kedua-dua belah kaki. Kawasan kaki adalah dari hujung jari kaki hingga ke buku lali. Okay, selanjutnya kita tengok yang keenam. Rukun wuduk yang keenam ialah tertib. Tertib ni maksudnya ialah kamu mesti mengikut susunan setiap rukun. Dari yang pertama sekali, niat, lafaz niat, basuh muka, lepas tu basuh tangan, basuh sebahagian kepala, basuh kedua-dua belah kaki. Maka telah lengkaplah tertib ikut susunan ni tadi. Kalau untuk rukun wuduk yang wajib ni kita basuh hanya sekali sahaja. Yang kamu biasa buat 3 kali tu adalah sunat wuduk. Kita apa yang tu nanti kita akan sambung insya-Allah pada PDPR kita di lain waktu. Okey, ini hanya untuk anggota yang wajib sahaja. Kita tengok ada 4 anggota yang wajib. Kalau salah satu ni tertinggal rukunnya, maka tak sahlah wuduk kamu tadi. Okey, jadinya anggota wuduk yang wajib ada 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala dan yang terakhir sekali ialah bahagian kaki. Yang ni hanya 4 sahaja anggota yang wajib dalam wuduk. Kira kalau dah cukup syarat, cukup rukun wuduk ni, maka dah sahlah wuduk kamu dan kamu boleh melakukan ibadat. Contohnya macam solat. Okey, itu sahaja perkongsian bimbingan PDPR cikgu pada kali ini berkaitan tajuk wuduk. Kita terus masuk kepada aktiviti pula. Okey, kita tengok aktiviti berkaitan wuduk. Okey, isikan tempat kosong berpandukan jawapan yang disediakan. Okey, ada 4 pilihan jawapan kotak ni. Kotak yang pertama hadas, kotak kedua air sembahyang, kotak ketiga berwuduk, kotak keempat air mutlak. Okey, selalu cikgu pesan dalam kelas, andai kata kamu nak jawab, kamu mesti lorikkan atau pangkah pilihan jawapan yang kamu dah jawab supaya tak terkeliru bila kamu jawab. Okey, kita tengok soalan pertama. Syarat sah solat ialah, contoh jawapan dia ialah berwuduk. Jadi kamu pilih, kamu potong dan kamu tulis di atas garisan ruangan garisan yang disediakan. Macam mana cara tulis atas garisan dengan betul? Ingat balik semula apa yang telah dipelajari. Okey, yang kedua, wuduk juga dinamakan mengambil. Mengambil apa? Pilih jawapan yang sesuai. Mana yang tak tik, potong lagi, kamu pilih mana yang sesuai. Yang ketiga, air yang digunakan untuk berwuduk ialah air apa? Okay, yang keempat, niat semasa berwuduk ialah untuk mengangkat apa? Okey, seterusnya kita masuk berkaitan hukum wuduk. Bulatkan jawapan yang betul. Kat sini ada 4 pilihan jawapan. Okey, soalan yang pertama, apakah hukum berwuduk untuk solat? Okey, ada 4 pilihan jawapan. Alif, wajib, ba, sunat, ta, harus, sa, haram. Okey, contoh kita pilih jawapan dia wajib, maka kamu mestilah bulatkan dekat huruf dia. Contoh jawapan dia wajib, maka kamu bulatkan dekat huruf alif jawapan tersebut. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2, apakah ibadat yang wajib berwuduk? Alif, membaca Al-Quran, ba, tawaf, ta, berbuat baik, sa, puasa. Okey, pilih yang mana satu, bulatkan. Yang ketiga, hukum ibadat tawaf dengan tidak berwuduk ialah alif, tidak sah, ba, sah, ta, tidak berdosa, sa, dimaafkan. Okey, yang keempat, syarat seseorang yang hendak membawa Al-Quran ialah alif, bersolat, ba, berwuduk, ta, bertayamum, sa, berpuasa. Okey, kita tengok kepada dalil berwuduk. Sambungkan dan tulis semula jawapan yang betul. Okey, yang ni kamu kalau masih ada yang kurang mahir lagi, kamu boleh rujuk pada kad dalil wajhu huruf. Macam mana cara nak sambungkan huruf-huruf tersebut.
Okey, kamu mesti jawab yang pertama. Salah satu anggota wuduk ialah, kita tengok kotak yang pertama, kedua, ketiga. Cikgu selalu pesan lorikkan dulu jawapan dia, kemudian tulis di ruangan yang disediakan. Mesti sambungkan ya huruf tersebut. Contoh alif, alif pula. Okey, maaf. Kotak yang pertama muka, kotak yang kedua kuku, kotak yang ketiga ialah rambut. Contoh jawapannya muka, maka kamu sambungkan di sini. Mim boleh sambung waw kan? Waw tak boleh sebab huruf Abu Zarzat tak boleh sambung di selepasnya. Maka mim sambung waw jadi mu, lepas tu kaf. Kaf single je, biarkan dia satu je. Tak bersambung dengan apa-apa. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Yang kedua, basuh tangan hingga bahagian mana? Okey, pilih kotak pertama lengan, kotak kedua kuku, kotak ketiga siku. Okey, jawab sambungkan di sini. Yang ketiga, sapulah sebahagian dari kotak pertama rambut, kotak kedua bulu, kotak ketiga kepala. Okey, jawab di bahagian ruangan disediakan. Yang keempat, basuhlah kedua-dua belah kaki hingga kotak pertama rambut, kotak kedua buku lali, kotak ketiga kepala. Okey, seterusnya kita tengok kepada rukun wuduk. Sambungkan dan tulis semula jawapan yang betul. Cara ni kaedah yang sama macam sebelumnya tadi. Soalan yang tadi tu, mesti sambungkan huruf-huruf ni bila nak jawab di ruangan disediakan. Mesti tulis atas garis macam mana cara yang betul tulis. Kamu boleh rujuk kat dalil. Okey, yang pertama, rukun wuduk ada berapa? Kotak pertama 4, kotak kedua 5, kotak ketiga 6. Yang kedua, rukun wuduk yang pertama ialah kotak pertama muka, kotak kedua niat, kotak ketiga mulut. Okey, dah sudah pilih, lorikkan, kemudian tulis di ruangan disediakan. Nak warnakan pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, masa berniat wuduk ialah ketika membasuh kotak pertama muka, kotak kedua hidung, kotak ketiga mulut. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Tempat niat ialah kotak pertama mata, kotak kedua hidung dan kotak ketiga ialah hati. Tengok macam mana cara sambungkan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan berkaitan anggota-anggota wuduk. Isikan tempat kosong berpandukan jawapan yang disediakan. Kamu mesti pilih jawapan kat atas ni. Cara dia kaedah sama macam 4.1 tadi. Okey, kita tengok awan yang pertama kaki, yang kedua 4, yang ketiga muka, yang ketiga kepala, yang keempat terakhir sekali kepala. Okey, yang pertama, anggota wuduk ada berapa? Kamu salin balik. Contoh anggota wuduk ada 4. Kamu potong, kemudian tulis di atas garisan sini 4, salin saja semula. Okey, yang kedua, anggota wuduk yang keempat ialah, okey, apa dia? Yang ketiga selepas membasuh tangan ialah, okey, ikut turutan yang keempat. Di ruangan disediakan ialah anggota pertama. Apa jawapan dia? Okey, untuk itu sahaja untuk sampai saat ni. Okey, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.